Hai, Assalamualaikum. Okey, hari ini kumpulan saya Najia Nafis dan Update Koyam akan menceritakan bagaimana langkah-langkah intimasi yang telah kami rancang, iaitu Magic Wand and Magic Crown. Okay, Magic Wand and Magic Crown ini akan dilaksanakan di Pusat Perkhidmatan Pendidikan Hazri SKPK Johor Bahru. Okey, apa yang telah kami rancangkan adalah memberi fokus kepada kemahiran asas komunikasi dan sosial bagi murid-murid ketidakupayaan pendengaran. Langkahnya akan dibahagi kepada dua kumpulan, iaitu Magic Wand adalah kumpulan untuk murid-murid yang masih mempunyai sisa pendengaran dan boleh bertutur, dan Magic Crown adalah untuk murid-murid yang kehilangan pendengaran sepenuhnya dan menggunakan bahasa isyarat. Okey, langkah-langkahnya akan diterangkan oleh Nafis dan Abdul Qayyum sebentar lagi. Okey, tujuan kami melaksanakan intervensi komunikasi ini adalah kerana murid-murid ketidakupayaan pendengaran ini mempunyai masalah dalam komunikasi bersama orang sekelilingnya. Jadi fokus kami adalah memberi tumpuan terhadap turn taking, tumpuan ketika berkomunikasi dan eye contact. Jadi bagaimana langkah-langkahnya akan diteruskan ataupun akan dilaksanakan, mari kita lihat seterusnya. Aktiviti Magic Wand ini akan dilaksanakan oleh murid masalah pendengaran yang mempunyai sistem pendengaran serta mampu bertutur. Setelah murid dikumpulkan dalam satu kumpulan, kumpulan tersebut perlu memilih seorang ketua untuk mencabut situasi dalam kotak misi yang disediakan oleh fasilitator. Setelah ketua tersebut mengundi tema yang perlu dibincangkan, sebagai contoh tema haiwan peliharaan, fasilitator akan memberikan Magic Wand ini kepada seorang murid, iaitu murid A, dan murid A akan memulakan perbincangan dalam kumpulan mereka. Setelah murid A sudah berbincang ataupun mengeluarkan pendapat mereka, murid selain akan meminta untuk dipaskan Magic Wand ini dan mereka boleh menyatakan pendapat mereka. Untuk kita fahami lebih lanjut, jom kita tengok bagaimana aktiviti ini dilaksanakan. Saya nak cerita tentang kucing. Kucing saya warna kelabu. Dia sangat comel. Dia banyak makan. Badan dia jadi besar. Kucing saya ada seekor saja dekat rumah. Semua orang sayang dekat kucing kelabu saya. Itu saja. Saya ada kura-kura. Kura-kura saya sangat besar. Kura-kura saya suka main air. Keluarga kami memberi makanan kepada kura-kura seperti sayur, buah-buahan. Kura-kura saya mempunyai 4 kaki. Rumah saya ada arnab. Arnab warna putih. Arnab comel. Saya suka main arnab. Arnab warna putih dan mata merah. Saya suka bagi arnab makan rumput. Arnab sangat comel dan baik. Hai semua. Okey, sekarang semua duduk dalam kumpulan masing-masing. Okey, hari ini kita akan main satu permainan yang bertajuk Magic Crown. Okey, siapa tahu cara main? Ada? Tak ada? Okey, tak apa. Cikgu akan bagi tahu. Okey, nombor 1, semua mesti duduk dalam kumpulan masing-masing. Okey, sudah? Okey, nombor 2, cikgu akan panggil seorang ketua kumpulan untuk datang ke depan dan pilih satu tajuk perbualan. Okey, faham? Okey, nombor 3,
ketua kumpulan mesti duduk semula dalam kumpulan dan mula berbual dengan kawan-kawan. Okey. Tapi bukan semua orang akan cakap pada masa yang sama. Okey, bukan, salah. Okey. Tapi hanya orang yang ada Magic Crown sahaja boleh cakap. Faham? Siapa yang tak ada mesti diam. Dengar kawan cakap. Faham? Okey. Kalau kamu nak cakap, mesti buat apa? Ya, pandai. Minta dengan kawan untuk bercakap dan ambil Magic Crown. Okey, faham? Okey, pandai. Baiklah, kita akan mula sekarang. Baiklah, itulah tadi demonstrasi aktiviti intervensi untuk meningkatkan kemahiran asas komunikasi dan sosial bagi murid masalah pendengaran yang telah kami rancang. Seterusnya, saya akan ceritakan sedikit tentang kepentingan aktiviti intervensi ini. Yang pertama, semestinya aktiviti intervensi yang telah kami rancang dapat membantu murid masalah pendengaran untuk meningkatkan kemahiran asas komunikasi dan sosial seperti kemahiran untuk mengambil giliran semasa berkomunikasi serta kemahiran untuk memberikan tumpuan semasa berkomunikasi. Kedua-dua kemahiran ini boleh diaplikasikan bagi murid yang mempunyai masalah pendengaran, sama ada murid yang totally deaf ataupun menggunakan bahasa isyarat sepenuhnya, ataupun kepada murid yang masih mempunyai sisa pendengaran dan menggunakan bahasa pertuturan. Yang kedua, kepentingan intervensi ini juga dapat dilihat apabila aktiviti ini melatih murid masalah pendengaran yang masih mempunyai sisa pendengaran untuk bertutur. Hal ini kerana melalui aktiviti ini,
kami telah membahagikan murid kepada dua kumpulan yang berbeza, iaitu kumpulan pertama untuk murid masalah pendengaran yang tidak mempunyai sisa pendengaran dan hanya menggunakan bahasa isyarat, manakala kumpulan kedua adalah untuk murid masalah pendengaran yang masih mempunyai sisa pendengaran dan boleh diajar untuk bertutur. Seterusnya, kepentingan aktiviti intervensi ini yang terakhir sekali ialah dapat mempersiapkan murid untuk menghadapi kelas pendidikan inklusif untuk ke sekolah menengah ataupun untuk berhadapan dengan masyarakat luar yang tipikal. Hal ini kerana masyarakat tipikal seringkali menganggap murid masalah pendengaran sebagai murid yang tidak memahami asas peraturan sosial dan komunikasi. Oleh itu, perkara ini dapat diatasi melalui aktiviti intervensi yang telah kami rancangkan. Aktiviti Magic Wand dan Magic Cloud ini boleh dilaksanakan di rumah serta di kelas. Guru-guru dan ibu bapa perlu mengambil tindakan lanjut untuk meningkatkan aspek kemahiran sosial serta komunikasi murid-murid masalah pendengaran. Bagi murid masalah pendengaran yang mempunyai sisa pertuturan, perkara ini sangat penting untuk mereka meningkatkan sisa pertuturan mereka serta mengaplikasikan aspek-aspek komunikasi. Ibu bapa boleh menggunakan pelbagai alatan di rumah supaya mereka dapat mengaplikasikan kembali aspek komunikasi tersebut. Guru-guru juga boleh melaksanakan aktiviti ini di kelas dengan bersama kawan-kawan yang lain. Okay.